Bismillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dikasihi barisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin Kuala Terengganu, Masjid Negeri, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersemu bersama-sama pada malam ini. Setelah sekian lama kita menangguhkan pengajian kuliah maghrib kita dan perbincangan kitab Risalah Tauhid kita, iaitu sejak akhir bulan 2 lagi, bermakna bulan 3, bulan 4, di akhir bulan 4 kita bertemu. Maknanya lebih kurang dalam 2 bulan lah bertangguh pengajian kita ataupun perbincangan kita menerusi kitab yang kita bincangkan pada 2 kali sebulan ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Moga-moga Allah Ta'ala menerima amalan kebaikan yang kita lakukan. Allah Ta'ala menerima amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ganjaran dan mengurniakan kepada kita rahmat dan barakah daripada perjuangan kita di bulan Ramadan dan berakhirnya Ramadan dan juga pada bulan Syawal ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tetap sambung perbincangan kita menerusi kitab Risalah Tauhid. Kitab Risalah Tauhid untuk bersejawi punya, kita sambung pada muka surat 38. Saya tak pastilah malam ni malam pertama ke ataupun semalam dah start dah kuliah untuk Masjid Abidin ni. Tapi pagi tadi ni maklumkan bahawa akan ada kuliah malam ni, bermula pada malam ni dan kena pula jadual kita. Semalam ada dah kan? Tak tahulah semalam ke 2 hari lepas ke, sebelum raya ke ada dah ke. Semalam ada dah. Ni kali pertama malam ni kira mukaddimah ni, ataupun kira hari ni pecah telur. Orang panggil mula-mula start dah. Baik, tuan-tuan dan Allah sekalian, tak apalah. Ada lagi yang belum lagi menghabiskan puasa 6, ada yang dah berjaya. Kalau kita sendiri pun tak banyak mana dah. Tak banyak mana dah puasa 6, lebih kurang 6 hari lagi. Sikit je. Tak sampai 30 hari. Muslimin rahmati Allah sekalian. Baik, jadi kita sambung perbincangan kita muka surat 38.
Penggang yang bawah sekali, bagi yang ketiga daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang yang kelima daripada dalil 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa dia? Yang kelima kata pengarang dalil qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu dua jalan. Yang pertama, dalil menafikan Tuhan berkehendak kepada zat tempat berdiri, iaitu jikalau Tuhan tidak berdiri dengan sendiri, berkehendak kepada zat, nescaya berkehendak ia kepada tempat berdiri. Yang demikian jadilah Tuhan ketika itu sifat, bukan zat, iaitu mustahil. Kerana jika Tuhan itu sifat, nescaya tidak ia bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kerana sifat ada bersifat itu mustahil. Padahal zat Tuhan wajib baginya bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Yang demikian bukanlah ia sifat. Ini bukanlah Allah Ta'ala itu sifat, maka tetaplah ia zat. Maka Allah Ta'ala ni ia zat. Maknanya Allah Ta'ala ni berdiri dengan sendirinya. Jadi untuk qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri ni, dia ada dua maksud sini. Ada dua maksud di sini, iaitu Allah Ta'ala tu zat, bukan sifat. Itu yang pertama, nanti kita katakan insya-Allah. Okey, yang keduanya, menafikan Tuhan daripada berkehendak kepada yang menjadikan dia, menjadikan Tuhan lah. Iaitu jikalau tiada ia Tuhan berdiri dengan sendiri, nescaya berkehendak ia kepada yang menjadikan dia, iaitu mustahil. Yang kedua pula, Tuhan tidak berhajat kepada Tuhan lain yang menjadikan dia, ataupun sesuatu yang lain yang menjadikan zat dia. Sebab apa? Sebab dia akan jadi mustahil. Kat mana mustahil? Nanti kita akan sebut insya-Allah. Sebab memang kita pada perbincangan sekarang ni, kita dalam lingkungan perbincangan dalil. Kita kata Tuhan kena berdiri sendiri, Tuhan kena gini, Tuhan wajib gini, mustahil gini. Jadi perbincangan ni berkenaan dengan dalil. Apa mu kata gitu? Kenapa mu kata gitu? Apa pegangan kamu kerana yang menyebabkan kamu kata ataupun berpegang dengan demikian? Baik tuan-tuan mati Allah sekalian. Nanti kita akan terang insya-Allah, jangan bimbang. Cuma nak segar balik lepas pada raya. Makan kuih raya banyak sangat, jadi belum mok sikit otak. Nak ke Gaha mula tu kan senang. Dah bulan puasa tangguh kuliah. Tazkirah Ramadan tu tazkirah lah, dia bukan kuliah, dia tazkirah je tuan-tuan. Tapi dah ni start kuliah balik. Dia kuliah ni dia ngajar lah, kelas ngajar. Cuma buat dalam bentuk kuliah hari ni. Okey. Jadi dah otak rehat lama, nak panah mula tu makan masa kok. Macam enjin diesel lah. Bukan start boleh gerak lalu, petrol lain. Enjin diesel ni hak lama-lama lah. Orang masih susah lama-lama. Jadi kena panah lama tu baru boleh masuk. Kalau dok seduk, mapuh enjin, jeng megang contohnya. Jadi biasalah ni kuliah pertama, dah lama tak berjumpa, 2 bulan kita tangguh, maka nak start balik tu. Jadi tak naklah pening-pening, kita nak santai-santai. Nanti kita akan terang insya-Allah. Hari ni dalil kenaan dengan qiyamuhu binafsih, berdirinya Tuhan dengan sendirinya. Baik, kenapa yang Tuhan ni tidak berharap kepada yang menjadikan dia, dan itu adalah mustahil? Kerana jika berkehendak kepada yang menjadikan dia Allah, nescaya jadilah ia baharu. Tetapi keadaan Tuhan itu baharu mustahil, kerana Tuhan telah sabit wajib kidam, wajib bersifat dengan kidam. Yang demikian sabitlah Tuhan itu berdiri dengan sendiri, dengan makna kaya mutlak. Dengan makna Tuhan ni kaya mutlak. Secara total terkaya daripada tempat berdiri dan terkaya daripada yang menjadikan dia. Adapun kaya jirim itu cuma kaya muqayyad, terkaya daripada satu pihak jua, iaitu terkaya daripada tempat berdiri, tetapi tiada terkaya pada suatu pihak yang lain, iaitu tiada terkaya daripada yang menjadikan dia.
Maka dalil dalil nakli tadi yang kita bincang tadi dalil akli, dalil secara akal. Dan nukilan macam mana pula daripada Quran hadis, ada dalil tak? Ada. Iaitu innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Al-Ankabut ayat 6. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu terkaya daripada sekalian alam. Baik, tuan-tuan mati Allah sekalian, hari ini qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsih? Iaitu Tuhan ni, qiyam ni berdiri. Qiyamuhu tu Allah Ta'ala lah, iaitu berdiri Allah binafsih. Bi tu dengan nafsih, dengan diri sendiri. Kita terjemah dalam bahasa Melayu kita lah. Tuhan tu berdiri dengan sendiri. Jadi berdiri dengan sendiri ni maknanya berdikari ke? Tak. Kita bukan nak terjemah macam budak-budak. Dia berdiri dengan sendiri. Itu bahasa, bagi si pulang bahasa ke benda dalam bahasa Melayu. Kita tak sama dengan Arab tu. Kaedah bahasa Melayu tu seni bahasa Melayu. Jangan kita terjemah bahasa Arab, bahasa Melayu terjemah dalam bahasa Arab, bahasa Arab terjemah dalam bahasa Melayu dengan maksud sama. Tidak tuan-tuan. Baik. Jadi apakah Tuhan tu berdiri sendiri dengan maksud Tuhan tu berdikari? Tidak. Berdikari itu dengan maksud berdiri di atas kaki sendiri. Sebab berdiri di atas kaki sendiri ni kita kata berdikari. Faham tak? Berdiri di atas kaki sendiri dipendekkan dia jadi berdikari. Macam pawagang juga. Pawagang ni asal dia benda. Panggung, wayang, gambar. Pawagam. Panggung, wayang, gambar. Tu kan? Jadi dipanggil ringkasan dia pawagam. Berdikari benda. Berdikari ni berdiri, diri, berdiri, okey, atas kaki sendiri, ri. Berdiri atas kaki sendiri. Jadi itu maksud berdikari. Maksud berdikari ni apa dia? Iaitu dia buat sendirilah, boleh buat sendiri, dok gantung ke orang. Tapi ini untuk makhluk. Sebab apa? Sebab makhluk ada kaki. Makhluk ada kaki. Jadi penggunaan istilah berdikari ni untuk makhluk boleh lah. Tapi untuk Tuhan tak boleh. Sebab Tuhan ni dia tidak ada kaki. Sebab Tuhan ni bukan makhluk. Tuhan tidak ada kaki. Sebab Tuhan bukan makhluk, tuan-tuan. Kaki itu makhluk. Tuhan ni khalik, bukan makhluk. Maka nak terjemah Tuhan tu berdikari tak boleh. Orang salah faham. Kalau kita terjemah dengan maksud kita ni, ikut pandang kita lah. Tapi masalah bila kita khabar ke orang, takut salah faham. Orang ingat bahawa Tuhan tu macam manusia. Dia boleh survive. Dia boleh buat seorang. Memang dah, tapi kita faham seolah-olah Tuhan tu macam makhluk. Maknanya berharap kepada orang tapi buat sendiri juga. Sedangkan Tuhan tak berharap kepada orang. Kita berdikari, kita berharap kepada orang. Betul tak? Contohlah kita berdikari, kita kerja sendiri. Kita kerja pun kita harap orang beri gaji, orang beri makan kita, orang beri tempat tinggal. Berharap. Berdikari kita pun kita tak berharap kepada yang lain. Tuhan tak disebut berdikari sebab berdikari Tuhan tak kalau Tuhan berharap kepada orang lain kok. Tuhan berharap kepada makhluk lain, tidak. Maka berdiri di atas kaki, berdiri Tuhan dengan sendiri ni bukan maksud berdikari. Jangan salah faham. Orang kita dia terjemah Tuhan ni berdikari, maha berdikari. Pelik tu. Tak tepat. Terjemahan tu tak tepat, tuan-tuan. Dia boleh menyebabkan orang salah faham. Orang akan anggap bahawa Tuhan ni dia sama dengan makhluk. Sebab itulah ulama-ulama dulu bila sebut pasal sifat-sifat Tuhan, dia tak mudah-mudah terjemah. Walaupun bahasa Arab, qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala katakanlah wahai Muhammad, Tuhan tu satu. Ulama-ulama Melayu tak terjemah bahawa katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu satu, tak. Itu terjemah Tuhan itu Maha Esa. Dahlah terjemah dengan terjemah letak Maha Esa, letak pula Esa. Sebab apa? Nak membezakan antara sifat satu tunggal Tuhan dengan sifat tunggal manusia. Anak tunggal apa? Dia esa ke tak? Orang lain pun ada juga macam dia. Jadi dia tak tunggal pada hakikat. Jadi ulama dulu dia sifat-sifat Tuhan ni dia akan tapis molek terjemahan dia akan letak Maha Esa, Maha tunggal.
Kalau dia ni berkuasa. Kalau Tuhan berkuasa tak? Kalau ikut terjemah agak berkuasa tak? Tapi tak, terjemah ulama-ulama dulu maha berkuasa. Jadi nak bezakan antara sifat makhluk dengan sifat Tuhan. Maka bila kita nak terjemah, jangan terjemah mudah-mudah, takut salah faham. Ulama-ulama dia terjemah tu dia mikir. Dia istikharah siap nak terjemah satu Arab kata Arab kepada Melayu. Jadi bila kita kata qiyamuhu binafsihi, kita kata Tuhan tu berdikari, salah. Tak tepat. Nak kata salah sangat tu saya tak tahu, wallahu a'lam, kena rujuk pakar bahasa dah. Saya bukan pakar bahasa, tak layak saya nak kata salah tak salah. Tapi saya boleh kata tak tepat sebab ulama-ulama tak terjemah gitu. Kalau mereka gitu, hanya mu seorang kata gitu. Dah kata mu siapa? Ulama-ulama tak kata mu gitu. Sepatutnya mu kena rujuk ulama, bukan ulama ikut mu. Jadi saya bukan ahli, saya boleh kata tak tepat seperti mana yang disebut oleh ulama. Maka apa yang dimasukkan dengan Tuhan ni berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri. Maksud dia apa? Ada dua maksud. Okey? Ada dua maksud. Yang pertama kita minum air dulu. Bismillah. Dahaga. Dah. Lama duduk kuliah. Cepat sikit dekat lah ni. Cuti sebulan kan. Puasa lagi, raya lagi. Jadi nak mari kuliah tu malah dah penuh je lah ni. Dia mari malah. Dia lama cuti ya. Macam cikgu kok. Lama cuti, tiba-tiba kena sekolah. Berat rasa punggung. Budak-budak kita kok. Cuti seminggu raya Tengok hari Isnin esok nak masuk sekolah, berat. Nak bangun tidur pun susah. Dah lama cuti. Ustaz mengajar kuliah sejak gitu kok, sama je. Nak mari malah rasa. Ingat nak wajah tu imam ni. Kalau boleh malah mari semalam ni. Dah bila pula ustaz? Tahun depan apa? Macam tu. Bulan depan tak apa. Apa gitu semua. Tapi nak orang ni kena lawang. Jangan lawang, jangan ikut sangat nafsu malah kita. Baik tuan-tuan. Jadi kembali balik perbincangan dia. Tuhan berdiri dengan sendiri, maksud dia apa? Ada dua maksud. Yang pertama ialah Tuhan tu tidak bergantung pada sesuatu untuk berdiri. Maknanya apa? Maknanya Tuhan itu adalah zat, bukan sifat. Sebab tu ulama terjemah, dia terjemah Tuhan tu apa? Tuhan tu Allah Ta'ala tu siapa? Allah Ta'ala tu ialah Tuhan yang Esa. Ada kat terjemah gitu. Tapi ada yang lebih beralih lagi, dia terjemah apa? Allah Ta'ala siapa Allah? Siapa Allah? Maka dia akan terjemah Allah itu, dia akan jawab Allah itu zat yang Maha Esa. Kenapa zat? Kerana Tuhan tu zat, bukan sifat. Kalau yang terjemah orang beralih dengan kita terjemah, orang tanya dah siapa Tuhan? Kita kata siapa Allah? Allah tu Tuhan Esa, Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa. Betul dah, tak salah. Tapi yang beralih lagi ialah Allah tu siapa kalau orang tanya? Kita kata zat Tuhan, zat Tuhan yang Maha Esa, ataupun Tuhan apa pertama Allah Taala ni ialah zat yang Maha Esa. Zat tu ada. Sebab apa? Sebab Tuhan ni ia berdiri sendiri. Sebab apa? Sebab Tuhan ni ia berdiri sendiri. Maknanya Tuhan tu adalah zat, bukannya sifat. Dan nak khabar benda sini. Ni perbincangan tuan-tuan. Perbincangan dia pasal apa sikit. Bukan kepala siapa ni, pasal apa ni tuan-tuan. Dia gini. Sesuatu benda tu, sesuatu ni dia ada dua. Sama ada dia tu zat, ataupun dia tu sifat, ataupun dia jirim, dan dia adalah arat ataupun sifat jugalah. Contoh, sebutlah benda. Sebut je benda. Contoh tiang. Tiang ni dia ada dua pada tiang ni. Dia ada dua kategori. Hafsah kaliyah. Iaitu tiang ni dia jirim, satu. Dan yang kedua ialah sifat yang ada pada jirim tiang. Kalau orang tanya apa? Tiang ni benda, tiang ni jirim. Tiang ni jirim. Tahu jirim tahu? Jirim tahu kan? Kalau tak tahu kau jirim. Jirim tahu lah. Tiang ni apa? Tiang tu jirim. Okey. Dapat tu putih besar tu sifat yang ada pada jirim tiang tu. Jadi pada tiang ni ada dua kategori, iaitu sifat dan juga jirim. Kita panggil arat, arat ataupun sifat. Jadi pada tiang ni dia ada dua. Jadi kita kata, orang tanya, apa ini? Tunjuk pada tiang ni. Kita kata ialah satu jirim yang bersifat dengan besar.
dengan panjang, dengan tinggi yang dinamakan tiang. Faham tak? Jadi tiang tu ialah jirim. Dah putih putih ke jirim? Putih sifat yang ada pada tiang, yang ada pada jirim. Faham tak? Okay, sebut benda lagi. Langit contohnya. Langit tu jirim apa? Langit tu jirim lah. Contohnya. Langit tu jirim lah. Jadi warna biru tu besar saiz bapok kedabak tu benda. Tu ialah sifat yang ada pada langit, pada jiring langit tu. Pada jiring langit. Okeylah, malaikat. Malaikat apa? Malaikat ialah jiring lah. Kemudian dah sayap tu. Sayap tu ialah sifat yang ada pada malaikat, jiring malaikat tu. Jadi benda-benda ni dia ada dua. Sama ada dia adalah jiring ataupun dia adalah sifat yang ada pada jiring. Faham dah? Beza dia apa? Ialah jiring tu dia berdiri sendiri. Macam tiang ni. Tiang ni contohnya apa yang ada pada tiang? Dia ada dua. Sama ada jiring dan juga sifat yang ada menumpang pada jiring. Okey? Tengok tiang ni. Tiang ni okey. Tiang ialah jiring mah. Okey. Ini adalah jiring bagi tiang. Maka dia berdiri sendiri. Dah putih tinggi-tinggi tu pun dia bulat, bentuk bulat, tinggi, warna putih, saiz besar. Itu ialah sifat bagi tiang. Dah sifat ni boleh berdiri sendiri tak boleh. Dia kena tupang pada tiang baru ada putih. Contoh putih ni. Kalau tak ada tiang, tak ada putih ni. Dah siling putih ke? Tu sifat siling, bukan sifat tiang. Ada. Bermakna kalaulah sifat putih ni dia tidak menumpang pada tiang, maka dia tak ada. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena tupang juga akan jiring. Maka beza jiring dengan sifat ialah di dua benda berlawanan. Jiring ni ialah berdiri sendiri. Sifat ialah dia tupang pada jiring. Faham? Tiang sangat. Contoh kita ambil kotak tisu ni lah. Okey? Kotak tisu ni apa dia? Ada dua pembahagian. Yang pertama dia adalah jiring dan dia ada sifat. Warna merah ni jiring ke sifat? Warna merah ni sifat lah. Sifat bagi kotak tisu. Dan kotak tisu dia, kotak tisu tu sendiri adalah jiring. Jadi kotak tisu ni dia berdiri sendiri. Dan warna merah ni ialah sifat yang menumpang pada kotak tisu ni, menumpang pada jiring. Bermakna andai kata kotak tisu ni tak ada, warna merah ni pun tak ada. Dan warna merah ni boleh ada sendiri? Tak ada. Dah kapek merah ustaz. Tu sifat kapek, bukan jiring kapek. Kapek lah. Dah merah pada kapek sama dengan ni. Merah sama pun, merah kapek itu ada sifat kapek. Merah kotak ialah merah yang menumpang pada kotak. Jadi menumpang pada kotak tu nama dia sifat. Macam saya tuan-tuan, diri saya ni, zat diri saya ni tuan-tuan. Okey. Aimang mana Aimang? Ni Aimang. Dah handsome tu. Ya dia tu sifat dia. Contohlah. Kita beri contohlah handsome tu. Betul ke tak? Wallahu a'lam. Bukan akad diri nak beri contoh. Tapi kalau betul tu alhamdulillah lah. Tinggi tu, tinggi sifat bagi diri Aimang tu. Maknanya diri saya Aimang. Mana saya berdiri sendiri. Mana saya adalah Aimang, diri saya. Okey. Tingginya, handsome-nya, putihnya. Kalau putih lah. Kabedok contohnya. Ataupun besarnya, gemuknya, kuruhnya, itu sifat yang menumpang pada diri Aimang. Maknanya kalau diri saya tak ada, tinggi tu tak ada, putih tu tak ada, besar tak ada, kecil pun ada, kuruh pun tak ada, berat pun tak ada, gemuk pun tak ada belaka. Sebab apa? Sifat ni tak boleh diri sendiri. Dia kena menumpang pada jirim ataupun menumpang pada zat. Faham dah? Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian. Baik, berbalik kepada zat dan juga sifat. Okey. Jadi Allah Taala ni dia berdiri sendiri ke dia menumpang pada sesuatu? Kalau Allah Taala ni menumpang pada sesuatu, maknanya dia tidak berdiri sendiri. Bila tak berdiri sendiri, dia adalah sifat. Allah tu apa? Allah tu ialah sifat. Tak munasabah. Kalau Allah Taala sifat, maknanya dia menumpang apa? Dia menumpang pada apa? Tak ada orang. Maka dia bukan sifat. Ada munasabah baru kalau Allah Taala tu sifat. Sebab sifat ni dia kena tupang sesuatu baru boleh ada. Kalau tak ada, tak ditupang mana-mana, dia tak jadi sifat.
Jadi sebab itulah ulama kembali balik mula-mula tadi. Sebab tu ulama terjemah Allah Taala ni siapa? Ulama terjemah zat yang Maha Esa. Sebab apa zat? Sebab dia bukan sifat. Maknanya zat ni bila kata zat dia berdiri sendiri. Tu yang dimaksudkan dengan qiyamuhu bi nafsih. Tu yang dimaksud dengan Tuhan berdiri sendiri. Maknanya apa? Bahasa mudahnya terjemah dia ialah Tuhan tu zat bukan sifat. Tuhan tu zat bukan sifat. Faham tuan-tuan? Macam inilah kita beri. Siapa imam dia? Siapa imam dia? Imam tadi putih. Dah kita dah tanya sifat dia. Orang lain putih kok. Nak tanya orang lain putih kok, putih tu imam ke. Tapi kita tanya siapa imam tu imam, siapa nak tahu siapa diri tu imam tu? Kita kata imam tu putih tak mau tahu sifat dia, nak tahu siapa imam, diri imam. Imam tadi nama dia benda. Ingat nama imam dia ni. Contoh. Nama imam dah ingat. Allah minta maaf tu imam ni. Hari tu mari dia ingat Luqman. Ingat ke dah? Sorry. Papa raya ni bahan kuih raya banyak sangat. Lupa sikit tuan-tuan. Imam tadi nama dia Luqman. Jadi nak tahu tu lah, bukan nak tahu sifat dia. Kita tak tanya sifat dia benda. Kita tanya siapa imam tadi siapa imam dia? Kita kata putih. Hak tinggi dia. Tak ampuh kita nak tahu siapa imam. Siapa Luqman nama? Luqman nah. Nak tahu diri dia. Nak tahu diri dia. Putih ke, tinggi ke, handsome ke, tak handsome ke, gemuk ke, kurus. Hak tu sifat yang ada menumpang pada diri Luqman tu. Faham tak? Kalau Luqman tu tak ada, dengan sifat-sifat tak ada. Faham tak? Hak tu beza sifat dengan zat. Beza sifat dengan diri tu. Maka Allah Ta'ala ni sifat tak? Kalau Allah Ta'ala ni sifat, maka Allah Ta'ala mesti kena tumpang sesuatu. Logik tak agak Tuhan menumpang sesuatu? Tak logik. Takkan Tuhan nak tumpang sesuatu. Melainkan Tuhan tu berdiri sendiri. Itu dinamakan zat. Maka Allah Ta'ala ni zat. Diri Tuhan tu. Zat ni diri Tuhan tu yang Maha Esa. Okay? Itu maksud Allah Ta'ala ni qiyamuhu bi nafsih. Allah Ta'ala ni berdiri dengan sendiri. Iaitu dengan maksud apa? Tuhan ni adalah zat bukan sifat. Maka terjemah siapa Tuhan? Siapa Allah? Maka kita terjemah zat yang Maha Esa. Zat yang Maha Kuasa. Kuasa Esa tu sifat. Tuhan yang Maha Esa. Zat yang Maha Esa. Okay? Iaitu apa? Kuasa tu, Esa tu sifat bagi zat yang bernama Allah Ta'ala. Okay? Zat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Iaitu Allah ni ialah zat yang bersifat dengan Maha Esa, bersifat dengan Maha Kuasa, bersifat dengan Maha Berkehendak. Jadi kita kena beza antara zat dengan sifat. Dan Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala zat. Dan Tuhan ada tak sifat bagi Tuhan? Ada. Apa dia? Kuasa. Esa, kuasa, Maha Penyayang dan sebagainya, Maha Berkehendak, Maha melihat, Maha mendengar. Jadi waktu sifat Tuhan Maha mendengar, ada. Tuhan ada sifat Maha mendengar, ada. Tu apa tu zat ke sifat? Maha mendengar ialah sifat yang ada pada zat Tuhan. Jadi kena tahu zat dengan sifat. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah penting ke belajar gini? Penting lah. Penting kat mana tu? Nak nampak ustaz kat mana penting itu begini. Kalau orang tanya kita, macam mana kita nak kenal Tuhan? Macam mana kita nak kenal Tuhan? Okay? Kita akan kata benda. Kita kenal zat Tuhan ke kita kenal sifat Tuhan? Saya nak kenal Tuhan dengan lebih mendalam. Saya nak mengenali Allah Ta'ala ni dengan lebih mendalam. Maka kita akan suruh dia. Suruh belajar pasal zat Tuhan ke suruh belajar pasal sifat Tuhan? Suruh belajar pasal sifat Tuhan. Sebab tu kita panggil sifat 20. Sifat tu yang berdiri di atas zat Tuhan. Dan kalau saya nak belajar zat Tuhan, tak boleh. Mana boleh belajar zat Tuhan? Kita tak mampu nak dapatkan pengetahuan berkenaan dengan zat Tuhan. Sebab zat Tuhan ni bukan makhluk.
Okey, cuba cerita Tuhan ni guna zat Tuhan. Tak boleh cerita sebab Tuhan ni bukan makhluk. Dia nak kenal Tuhan ke mana? Kita kenal Tuhan dengan sifat Tuhan. Sebab tu kena belajar apa maksud sifat, apa maksud zat. Itu penting dia tuan-tuan. Jadi boleh tak belajar pasal zat Tuhan? Tak boleh hukum diharang salah. Sebab tak akan dapat benda tu. Tak akan dapat benda tu. Sebab zat Tuhan mana? Zat Tuhan besar. Tak besar Tuhan. Tuhan bukan makhluk. Besar kecil itu makhluk. Itu sifat pada makhluk. Dan zat Tuhan mana? Tuhan tu tinggi ke tak? Tak boleh kata gitu. Sebab apa? Sebab tinggi rendah tu ialah sifat makhluk. Tuhan ni bukan makhluk, Khalik. Tuhan tak sama dengan makhluk, kan? Tidak ada yang menyamai. Qul huwallahu ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan ni Maha Esa, Tuhan tidak ada yang sama dengan dia. Lepas tu guna zat Tuhan, jawab dia, jangan tanya pasal zat Tuhan. Ajzul idrak. Siapa yang tak mampu fikir pasal zat Tuhan, benarnya itulah sepatutnya. Sebab memang manusia akan mampu fikir zat Tuhan. Hatta ulama kata, sekalipun di akhirat lagi, dalam syurga dia dapat melihat zat Allah Ta'ala. Boleh lihat Tuhan di akhirat lagi? Boleh? Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat lagi. Sekalipun hatta dapat lihat Allah Ta'ala di akhirat, tetap manusia tak mampu untuk tahu zat Tuhan. Sebab benda tu zat Tuhan bukan makhluk. Dan kita nak kenal kan Tuhan. Kita nak kenal kan Tuhan. Jawab dia, kita kenal dengan sifat Tuhan. Itu yang kita belajar sifat Tuhan. Sifat 20. Iaitu sifat Tuhan kita belajar. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Melihat, Tuhan Maha Mendengar, Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Berkehendak, Tuhan Maha Mengetahui. Itu sifat lah ke tu? Sifat yang ada pada zat Tuhan. Faham tak tuan-tuan? Ginilah. Musim-musim raya gini kan, ramai orang walimah, ramai orang nyambut natu, ramai orang buat majlis akad nikah tak. Jadi kita, jiran kita dia buat majlis, dia nyambut natu, nyambut natu. Kita tak boleh pergi hari tu. Sebab apa? Sebab banyak sangat. Jadi kita pergi hot dara kita dekat ujung kampung tu. Hak jiran kita belum pun tak nak pergi. Sebab dara kita tu kita kena jadi ngapik dia. Kita kena jadi juru cakap dia tu. Jadi tak ada balik-balik tu habis majlis. Tak ada kenal natu dia. Maka kita pergilah malang tu kat rumah dia. Leha weh. Leha. Kita maaf tak ada nak pergi rumah tadi sebab ada majlis hujung kampung tu. Anak beranak kau kena tolong masak. Kena jadi pengapik. Jadi nak kenal kau natu mu leha kau mana? Natu nak kenal kau natu mu kau mana leha? Leha kata, natu aku masa ni garik sejik. Baik benar natu dia. Contohnya lah. Dah garik dah dah mari-mari garik dah. Natu aku sekarang ni dia ada sejik tu, kalau mu nak kenal ni mungkin sejik ah. Dah balik bila? Balik sekarang. Dia siap ngaji ni tu. Bagus natu. Kau senang cari natu tentara tu. Dia balik karang balik. Dia balik karang. Kalau mu nak karang dah mau dia kerja lain pula, enggak tengok. Kenal natu sebab esok dia balik KL dah. Dia kerja dah esok. Takut mu nak kenal apa kesudah. Dah mati dulu kot lagi. Jadi kalau mu nak pergi sejak kita tengok natu, pergi cari natu aku boleh kenal dia tu. Jadi kita ni pergi sejak. Nak pergi sejak, patut nak kenal kau mana? Ramai orang sejak semua balik raya kan. Orang ni balik raya, ni balik raya. Semua muka baru saja. Nak kenal kau mana natu leha? Nak kenal kau natu leha? Jawab dia, tak boleh kenal. Melainkan kita diperkenalkan dengan sifat-sifat natu dia. Dah natu mu pergi sejik ada sejik. Dah natu mu mana? Nak kenal kau sikit. Mu cari hak putih-putih, tinggi, handsome gitu. Dah kening lebat. Dia pula pakai baju labuh. Atas kepala pakai piyah warna hijau. Kain plekat warna biru. Okey. Baju warna oranye. Cukup lekat parti. Contohnya lah. Jadi bila tegang sifat gitu, kita pergi sejik. Dok dan tanya apa dah ni dah tulis tak? Sebab apa? Sebab kita dah belajar tentang sifat-sifat natu dia. Kita dah tahu berkenaan dengan sifat natu. Maka bila kita pergi sejik, tak payah kenal. Sepetah lalu je orang nampak dalam sah. Tu dah natu dia. Tinggi, putih, pakai baju warna ni, pakai plekat gini, kepala piyah pakai gini-gini. Natu dah. Walaupun kat masjid tu ada 18,000 orang.
Tapi dari jauh tahu dah ni Tan Tuleha. Sebab apa? Sebab kita telah belajar sifat-sifat dia. Maka kita kenal Natuleha dengan sebab kita belajar pasal sifat dia daripada mulut leha tu sendiri. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, dah kita nak kenal Tuhan mana? Kita diperkenalkan dan kita belajar pasal sifat-sifat Tuhan yang Nabi ajar kita. Nabi kan jumpa Tuhan dah kan? Nabi kan dapat wahyu kan? Nabi cerita, Tuhan ni gini, Tuhan ni maha kuasa, Tuhan ni bukan makhluk, Tuhan ni bersifat qadim, Tuhan ni bersifat esa, Tuhan ni boleh melihat, Tuhan ni maha mendengar, Tuhan ni maha berkehendak gini. Jadi kalau adalah mari Dajjal mengaku Tuhan, kita tahu. Ni bukan sifat Tuhan, tak, bukan Tuhan. Kalau dak belajar sifat Tuhan, mari Dajjal ngaku Tuhan, boleh hidup orang mati, boleh waktu turun hujan, boleh bagi rezeki, rasa meruk dak? Percaya dak ke Dajjal? Percaya, sebab dak kenal sifat Tuhan. Sebab tu wajib belajar sifat Tuhan. Tu kata wajib belajar sifat 20. Sebab kalau mari Dajjal akhir zaman kaki ngaku dia Tuhan, kita cek balik kita belajar. Sifat Tuhan bukan makhluk. Dajjal makhluk. Sifat Tuhan maha sempurna, mata buta. Betul tak? Sifat Tuhan pula dia tak ada, tak ada jising macam makhluk. Dajjal jising, ada kepala, ada tangan, ada mata benda. Maka kalau Dajjal ngaku 100 kali pun, kalau Dajjal bawa mari hujan kali, mari makanan, mari sungai, ngalir sekali pun, kita tengok belajar dari sifat Tuhan, maka Tuhan bukan macam Dajjal. Maka siapa sudah insya-Allah kita nak ngaku bahawa Dajjal tu Tuhan. Tapi kalau orang dok ngaji sifat 20, dok ngaji pasal sifat Tuhan, mari Dajjal memang ikan bawa ya, kalau percaya Dajjal mata buta. Tapi kawan tu ada rezeki, kawan tu ngaku, waktu ramai pula ikut Dajjal. Kawan-kawan kita ngedar-gedar kita ke Dajjal, orang ramai pula pujuk supaya ikut Dajjal. Kita pula dalam keadaan lapar, tak ada makanan, ikut tak? Lah kali percaya kat Dajjal tu Tuhan. Kenapa? Kerana dak belajar sifat-sifat ketuhanan. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, nak cerita di sini, panjang cerita sebenarnya. Kena kenal sifat. Sebab tu kita belajar sifat 20. Supaya kita kenal Tuhan kita guana-guana. Dan bila kita kenal Tuhan kita, maka itulah cara kenal Tuhan. Nak belajar pasal zat Tuhan tak boleh. Sebab Tuhan ni bukan makhluk. Cuma kita boleh belajar pasal sifat Tuhan. Dengan sifat kita yang kita belajar ini, maka kita akan kenal Tuhan kita. Kata Natuleha dia, kita tahu sifat guna Natuleha ada 18,000 orang sejik pun tetap kita tak kenal tu Natuleha. Sebab kita tahu sifat dia gini. Kalau mari orang lain ngaku di Natuleha kok tak percaya sebab bukan sifat gitu. Faham tak tuan-tuan? Marilah orang tu ngaku Tuhan ke, marilah orang tu ngaku orang Dajjal ke, marilah malaikat ke, siapa-siapa iblis ke ngaku Tuhan. Bila tengok yang kita belajar dia tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, maka dia bukan Tuhan. Maka muslimin rahmati Allah sekalian, dah asasnya ke mana? Asasnya mula nak belajar kena kenal lah mana zat mana sifat. Zat ni ialah diri tu. Yang mana dia berdiri sendiri. Terjemah dalam bahasa Arab, qiyamuhu bi nafsih. Jadi Tuhan itu berdiri dengan sendiri. Iaitu apa dia? Tuhan tu ialah zat, bukannya sifat. Kerana sifat ni dia menumpang pada zat, dia menumpang pada sesuatu. Dan Allah Ta'ala tumpang tak pada sesuatu? Tak. Allah Ta'ala ni zat yang maha agung. Dia berdiri sendiri. Maka Tuhan bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Tuhan dengan sendirinya. Faham tak? Itu maksud dia. Itu maksud dia. Itu satu penafsiran. Okey, maka kita di sini kita pegang bahawa mustahil Tuhan itu adalah sifat. Mesti Tuhan itu zat. Kalau Tuhan itu sifat, maka takkanlah Tuhan sifat. Tuhan adalah sifat yang menumpang pada sesuatu dan bersifat dengan sifat lain. Tak nak zabah. Faham tak tuan-tuan? Contohnya sifat ma'ani. Kalau Tuhan tu sifat, kemudian Tuhan bersifat pula dengan sifat, tak nak zabah. Tapi kalau Tuhan tu zat yang bersifat dengan sifat ma'ani, okey. Contoh, Tuhan itu adalah zat yang bersifat dengan maha kuasa. Macam dia. Betul zat. Tapi kalau kata Tuhan tu apa? Tuhan tu sifat yang bersifat dengan maha kuasa. Tak nak zabah. Sebab sifat dia akan bersifat pula. Melainkan Tuhan tu zat
yang bersifat dengan maha kuasa, maha mengetahui, maha berkata-kata. Faham tak? Mestilah dia adalah zat bukan sifat. Maka wajib kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat bukannya sifat. Itu dengan maksud berdiri dengan sendiri. Baik. Jelas itu dah. Itu penafsiran pertama. Itu adalah penafsiran pertama kepada qiyamuhu binafsih. Dah ada penafsiran yang kedua pula? Ada. Ni yang disebut tadi ni. Dah ada antara dua ni, hak mana paling tepat? Hak mana paling muktamad? Hak nombor satu tadi kita sebut tadi. Iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih dengan maksud Tuhan tu zat bukan sifat. Dan penafsiran kedua apa dia pula? Iaitu Tuhan berdiri sendiri dengan makna bahawa Tuhan tak berhajat kepada yang lain untuk menjadikan dia. Dan Tuhan diri sendiri, maka Tuhan tu dia tak berhajat kepada yang lain. Ataupun dengan maksud Tuhan maha kaya, tak berhajat kepada mana-mana. Sebab kaya tu lawan dia fakir. Fakir tu berhajat. Jadi Tuhan ni tidak berhajat, Tuhan tu kaya lah. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan ni maha kaya daripada makhluk sekalian alam. Ataupun apa-apa sekalian alam ni Tuhan maha kaya. Maknanya Tuhan tidak berhajat, tidak berkehendak. Maka di sini Allah Ta'ala ni berdiri sendiri, tidak berdiri dengan yang lain. Macam kita tak? Kita ni berdiri sendiri ke berdiri dengan yang lain? Maknanya ada kita ni, maknanya berdiri tu maknanya ada kita diri sekarang ni, adanya kita sekarang ni dengan sendiri ke ataupun dengan sebab lain? Dengan sebab ada yang menadakan kita. Jawab dia, dengan sebab yang lain lah. Siapa? Mak kita. Secara asbabnya mak kita yang mengadakan kita. Andai kata mak kita tak nikah dengan ayah kita, atau kata tak ada takdirnya mak kita ni meninggal sebelum nikah dengan ayah kita, ada tak kita? Tak ada. Bermakna adanya kita dengan sebab adanya yang lain. Siapa? Mak. Ada mak. Mana tak ada mak, tak ada lah kita. Ada mak, ada kita. Faham tak? Bermakna kita ni tak berdiri sendiri. Kita ni berdiri dengan diri orang lain. Siapa? Diri mak kita. Ataupun yang hakikatnya adanya kita dengan sebab Allah Ta'ala jadikan kita. Kalau Tuhan tak jadikan kita, tak ada kita sini. Faham? Jadi kita bersifat tak dengan berdiri dengan sendiri, tak. Kita bersifat dengan berdiri dengan diri orang lain, bukan diri kita sendiri. Ada tak orang tiba-tiba nak jadi sendiri tu pun jadi diri sendiri? Tak ada, tak ada. Robot pun orang buat. Robot hebat, AI lah ni, AI kan, artificial intelligence kan. Siapa buat? Dia tak jadi sendiri. Orang kau buat. Kata hebatnya lah robot lah ni, dia ada AI. Robot ni dipandai buat kerja gini-gini, tak payah ajar benda dia. Jawab dia ada sendiri tak? Dia berharap kepada yang lain yang menjadikan dia. Okey. Dan Tuhan, kalau Tuhan berharap kepada yang menjadikan dia, maka Tuhan tu baharu. Bila baharu mesti ada yang membaharu. Bila yang membaharu tu pula adalah bersifat dengan baharu, maka ada memerlukan kepada yang baharu. Maka kita sama. Lakulah tasalsul ataupun rantaian-rantaian yang tidak berhujung, jawab dia mustahil. Kita belajar dah kidang sebelum ni, kalau mustahil Tuhan itu baharu, mesti Tuhan itu bersifat dengan azali atau bersifat dengan qadim. Maka dia yang menjadikan yang lain, bukan yang lain yang menjadikan dia. Sebab itulah kita kata Tuhan ni berdiri sendiri. Kalau langit berdiri sendiri tak? Tak. Dia berdiri dengan sebab ada Tuhan. Okey. Syurga lah, kita nak masuk syurga belakang. Syurga dia sendiri ke ataupun ada dengan sebab adanya yang lain? Dengan sebab adanya Tuhan. Okey. Dah Allah Ta'ala dia sendiri tak? Jawabnya Allah Ta'ala tak mengharap kepada yang menjadikan dia, sebab dia Tuhan. Maka mustahil kalau Tuhan ni dijadikan oleh orang lain. Maka bila mustahil Tuhan ni dijadikan oleh orang lain, maka wajib kita percaya bahawa Tuhan ni dia berdiri sendiri, tidak berhajat kepada yang membaharukan dia. Faham dah? Itu dalil dia, tu namanya dalil. Supaya kita pegang dalam otak kita ni, gunakan akal kita sebagai alat untuk kita kenal Tuhan kita, bahawa Tuhan ni dia tak berhajat kepada yang lain. Contoh, mudah ceritalah, contohlah, kalau adalah pengganti pada ayah peng.
Pengganti pada Ayoping, dia ada sihir, contohlah, dia ada sihir. Macam-macam dia boleh buat. Dia boleh hidup orang mati, dia boleh rezeki, dia boleh tukar batu jadi emas. Dia boleh air penama, air masak dia tukar jadi air anggur, contohnya. Dia boleh tulis Quran lagi. Banyak hebat banyak sihir dia. Banyak kelebihan dia, perkara pelik-pelik dia boleh buat. Okey? Dan dia kata dia Tuhan. Kata pengganti Ayoping tu, dia mengaku bahawa diri dia Tuhan supaya sembah dia. Dia kata dia Tuhan dan disuruh orang sembah dia. Itu sembah dah agak-agak. Kita fikir tu, kalau dia Tuhan, dia tu mari mana? Kalau dia sendiri diberanakkan oleh mak dia, maka dia ni tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Bila Tuhan tidak bersifat dengan berdiri sendiri, maka dia tak layak jadi Tuhan. Sebab dia kata dia Tuhan, dia sendiri mak dia yang jadikan. Berharap kepada mak ayah dia. Kalau mak ayah tak ada, dengan dia tak ada. Tiba-tiba dia mengaku Tuhan, tak logik langsung. Gitu je, atas larat je boleh kita bantah. Dah kalau percaya juga, tu masalah lain lah. Masalah ta'assub, masalah dipukau, masalah tak belajar, masalah jahil. Tapi kalau belajar mudah je. Kalau marilah orang mengaku, contoh macam Ayoping, dia mengaku dia Tuhan, maka kita tengok dah, Ayoping ni mari mana? Dia berdiri sendiri tak? Tak, dia harap kepada mak ayah dia menjadikan dia. Jawab dia, bukan Tuhan. Sebab Tuhan dia menjadikan, bukan dia dijadikan. Itu je mudah. Maka bila kita belajar pasal sifat 20, kita berpegang bahawa Allah Ta'ala ni dia yang berdiri sendiri, dia yang menjadikan, bukan dia yang dijadikan. Kalau Tuhan dijadikan, siapa yang menjadikan Tuhan? Dan kalau ada Tuhan lain menjadikan Tuhan, dah Tuhan tu siapa jadi pula? Kalau dia pun dijadikan, Tuhan lain pula. Jadi hak manusia hak yang menjadikan. Jadi mustahil benda tu akan berterusan sampai tak ada penghujung. Hak ni jadi, hak ni jadi, hak ni jadi. Dah manusia Tuhan. Jawab dia Tuhan tidak dijadikan, bahkan dia yang menjadikan. Kan lain tu kan? Jadi tu cara kita nak faham dalil. Jadi dengan faham dalil ni, insya-Allah kita akan mudah faham, akan kuat pegangan kita, insya-Allah, pegang dengan dalil-dalil akal dan juga dengan dalil akal, insya-Allah. Cukup setakat tu perbincangan kita. Ada rezeki kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu taala ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah